A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dapat petang ini saya melaksanakan janji untuk mengadakan FB Live. Kalau ikutkan janji asalnya adalah pada 22 hari bulan Julai, okey, tapi terpaksa ditangguhkan ke semalam, okey, dan semalam pula dah umumkan dah untuk live petang, tapi tak last minute jugalah dalam lebih kurang dalam sejam lepas tu saya umumkan balik yang saya terpaksa tangguhkan ke hari ni sebabnya semalam tu saya kurang sihat. Okey, so terima kasih untuk anda yang setia menunggu pengumuman FB Live, okey. Dan mungkin belum terlambat kot masih lagi dalam suasana Aidil Adha, okey. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Dan ada yang tanya kabarnya kepada admin, Puan Su tak sihat, ada kena mengenakan vaksin ke, okey. So untuk info, tak ada kena mengenakan vaksin. Alhamdulillah saya dah complete 2 dos, okey. Dan kalau ikutkan kepada info yang dapat, ikutkan saya dah complete lah. Yang setakat 2 dos sebelum ni, dan alhamdulillah Allah izinkan saya masih sihat, okey. Cuma semalam tu mungkinlah umur dah lanjut kan, dah nak cukup linda, dah nak menghampiri 50 ni. Nenek-nenek dah ni. Kan. 3 tahun lagi nak masuk 50. Dah tua dah, okey. Jadi adalah part-part tertentu Allah tarik sekejap nikmat sihat itu, okey, bagi rasa sakit. Dan kita ni pun kalau tak rasa sakit, duk rasa macam kuatnya kan. So hari ni alhamdulillah saya dah okey. Sakit bukan sakit sangat. Saya cuma alami sakit kepala yang sangat-sangat. So bila sakit kepala tu memang fail. Dia kalau demam okey lagi, tapi kalau sakit kepala tu kan, rasa macam okey. Tapi lepas pada tu dan petang semalam waktu asar, saya memang terpaksa juga ambil Activas. Alright. So far yang lain tak ada masalah, insyaAllah. Okay. So berbalik kepada isu kita. Alhamdulillah. Terima kasih lagi untuk anda yang bersama dengan saya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi, untuk anda semua yang bagi salam. Okay. So topik kita hari ini, kita akan bincangkan tentang pengorbanan bukan sampai dianiaya. So kalau ikutkan mudah cerita, kalau kata in case lah semalam saya dalam keadaan yang tak larat tu, saya cuba juga, okey, mungkin akan ada benda yang tak berapa nak elok lah maksudnya kan, okey. So hari ni alhamdulillah, saya sebut tadi keadaan saya lebih baik, dan saya pun dah teruskan dengan sesi temu janji hari ni, okey. Dan saya nak share kejap lagi, okey, kes yang terkini sebelum sesi FB Live ini. Sebab saya tadi ada sesi pagi pukul 10 dan sesi pukul 12. So yang sesi pukul 12 ada cerita menarik yang ada kaitan dengan topik kita, okey. Alright, okey. So sebelum tu, topik kita pengorbanan bukan sampai dianiaya, okey. Sebab apa? Sebab dalam meniti kehidupan, okey, realitinya khusus untuk wanita bergelar isteri, berstatus isteri, okey, kita memang banyak berkorban, okey. Dan yang saya sebut tadi, topik kita pengorbanan bukan sampai dianiaya. Sebab apa? Sebab realitinya adalah terlalu ramai wanita berstatus isteri berkorban sampai aniaya diri sendiri. Maka hari ini kita nak sembang, nak bincangkan, okey, macam mana yang dikatakan pengorbanan dan setakat mana pengorbanan itu dibenarkan tanpa berlakunya penganiayaan. Alright? Okay. So, satu. Apa maksud pengorbanan? Okay. Saya pun sebelum ni, kita nak tengok juga fakta-fakta kan. Okay. Saya cari-cari jugalah kan. Okay. Maksud pengorbanan mengikut kamus kan. Dia setakat berkorban. Okay. Pengorbanan asal daripada keterbitan berkorban. Okay. So, tak dapatlah dijelaskan. Okay. Jadi saya mewujudkan satu definisi yang saya rasa tepat dengan apa yang berlaku. Yang saya boleh simpulkan adalah pengorbanan itu adalah melakukan sesuatu atas rasa tanggungjawab atau kasih sayang atau atas dasar kemanusiaan dengan melepaskan sesuatu. Maksudnya, bila kita buat sesuatu perkara, kita kena
melepaskan sesuatu demi seseorang ataupun sesuatu juga, dan perkara itu kita lakukan atas dasar kemanusiaan ataupun tanggungjawab ataupun kasih sayang. So contoh, okay? Contoh mudah sekarang ni, kita sekarang berdepan dengan pandemik, alright? Keadaan makin hari, alhamdulillah semalam dah turun sikit banyak kes, okay? So maksudnya keadaan itu kalau ikutkan daripada awal dulu tahun lepas, okay, agak kritikal lah sekarang ni, okay? Dan apa yang saya boleh katakan, okay, frontliner kita, khususnya mereka yang berada di hospital, okay, saya terpaksa, bukan terpaksa lah, saya ikhlas mengakui mereka yang berada dekat hospital sekarang ni, yang membantu mereka-mereka yang diuji dengan sakit terkena jangkitan ini, bukan semata-mata bekerja, tetapi mereka itu sekarang ini sedang berusaha dalam masa yang sama berkorban untuk kita rakyat jelata. Tadilah pengorbanan, okay? Pengorbanan atas rasa tanggungjawab. Jadi kena buat dalam masa sama melepaskan. Kenapa melepaskan? Mungkin yang biasa kerja ada shift mungkin dalam 7, 6 jam, 8 jam, 9 jam, okay, macam tu dah nak kena tampung balik, nak kena cover dalam mungkin dalam dua apa, kalau shift yang berbeza. Maksudnya ada sesuatu yang dilepaskan. Contoh macam hari ni yang saya dapat tahu, ada sampai dah berbulan tak jumpa anak. Itu pengorbanan. Melakukan sesuatu atau tanggungjawab dan terpaksa melepaskan pula sesuatu. Okay, so itu mudahnya adalah maksud pengorbanan. Alright, okay. So, berbalik kepada apakah dia pula ciri yang dikatakan pengorbanan itu tak sampai dianiaya. Sebab ialah dah namanya berkorban. Istilah korban tu pun korban. Kan dah nama korban kan. Korban mestilah ada benda yang dikorbankan. Okay. Dan keadaan itu kadang-kadang menyebabkan mungkinlah sampai kita sendiri kena korbankan perasaan, kita kena korbankan emosi. Okay, alright, okay. So, kita nak cerita kata pengorbanan itu boleh, tapi topik kita bukan sampai dianiaya. Alright, okay. So, satu, ciri pengorbanan yang wajar. Maksudnya kalau kata contoh kita melakukan pengorbanan, kita berhasrat, okay, aku nak buat sesuatu lah, memang nak kena buat juga, okay, untuk orang kita sayang, contohnya, okay. So, orang yang kita tujukan tersebut memang wajar terima pengorbanan kita. Sebab apa? Sebab ada yang tak wajar. Maksudnya seseorang itu dia nak berkorban untuk orang lain, A nak berkorban untuk B, tapi B itu dia tak wajar pun terima sebenarnya pengorbanan kita. Contoh kenapa? Okey, saya berdepan dengan kes, okey, aduan daripada isteri yang berdepan dengan masalah ibu mertua yang terlalu manjakan anak dan suami dia lah. Okey, anak tu suami dia. Okey, hatta dia kata suami dia bukan setakat tak kerja tetapi menagih dadah. Dan mak mertua yang berusia 68 tahun buat macam-macam kerja. Okey, 68 tahun bekas guru kafar, bekerja dekat kedai makan, kemudian dalam masa yang sama kutip tin-tin kosong. Ini cerita sebelum pandemik, tin-tin kosong. Sebab apa? Sebab nak bagi menantu dengan cucu makan, plus nak bagi anak dia makan, termasuk bayar duit untuk dadah. So, bila menantu ni bising, mak dia kata, tak apalah, mak dah buat benda ni lama dah. Daripada sebelum kau nikah dulu lagi mak dah buat. Dari tak apa. Selagi mak ada hayat, mak akan buat. Pengorbanan seorang ibu. Okey? Memang ibu ni akan buat apa saja untuk anak, tapi ini sebut tadi ya, pengorbanan yang tak wajar. Dan anak tersebut tak layak pun untuk dapat pengorbanan yang macam ni. Mak tu buat mungkin atas kasih sayang, tapi tak elok lah. Efek dia, kesan dia itu tak elok untuk penerima pengorbanan. Alright, itu satu. Okey, tak layak. Okey, orang yang patutnya itu tak layak. Okey, alright. Yang kedua pula, okey, kita berkorban, tetapi isunya adalah adakah benar kita berkorban sebab dalam masa yang sama menafikan hak. Dan ini sebenarnya yang terlalu banyak berlaku dalam dunia hari ini. Okey, apa contohnya? Okey, saya dah pernah selalu sebut, memang ini benda yang mungkin berulang-ulang, tapi saya kena sebut sebab benda ni tetap juga berlaku, okey? Dan saya rasa
Mungkin ada ramai lagi yang dalam kepala otak dia, biarlah. Alright. Kisah minggu lepas, sebelum cuti raya, ada seorang wanita, bukan calang-calang, berpendidikan, bekerja, okey. Dan selama dah beberapa tahun juga, suaminya tak bekerja. Dalam masa yang sama, bukan tak bekerja, tapi pukul juga isteri. Kenapa pukul isteri? Sebab isteri tu komen pasal suami asyik minta duit untuk game. Kadang-kadang isteri tak komen sangat pun. Dia cuma sebut apa? Kalau contoh nak apa-apa, lepas ni dah tak boleh nak bagi. Nak top up ke apa untuk main game. So, suami akan mengamuk dan pukul. Okay? So, ini pun sama ni. Dan dia kata pengorbanan dia sebagai seorang isteri untuk suami. Okay? Ini antara kes yang terbaru. Kalau kata anda memang mengikut SB saya daripada awal, alright, banyak dah sebenarnya. Even tahun ni pun dah banyak sangat saya share pasal kes-kes isteri yang membiayai suami. Mudah ayat cerita dia, isteri bela suami. Kan? Saya kalau bab bela suami ni memang memang pantang besar. Saya dah sebut banyak kali dah. Okey. Isteri boleh tolong suami dalam belanja rumah tangga. Saya bagi tahu, memang boleh tolong. Okey, sebab kita suami isteri ni memang kena ada toleransi. Dalam dunia hari ini memang saya sebut, okey, keadaan kehidupan kita tak cukup kalau suami itu bekerja seorang. Hak seorang tu maksudnya hak gaji biasa-biasa lah. Macam gaji-gaji kita biasa-biasa ni lah. Kalau hak gaji besar-besar tu, tu lain cerita lah. Okay? Ni cerita rakyat marahan. Hak siapa-siapa yang macam saya, rakyat marahan macam saya ni. Okay? So, memang tak cukup kalau suami saja bekerja. Memang kena isteri tolong. Tapi, kena ingat, kena faham. Tolong tu macam mana? Tolong tu maksudnya ketika suami itu dah tak cukup untuk belanja, kita top up. Faham? Tapi, kalau suami itu tak keluarkan duit, suami itu tak kerja, engkau buat tanggungjawab dia, itu bukan tolong. Itu ambil alih tanggungjawab. Okey? Dan anda mungkin takkan rasa, tak apalah, tak ada masalah. Gaji saya cukup lagi nak bagi makan. Gaji saya banyak, gaji saya besar kan. Alright? Sebab apa? Sebab asalkan dia setia. Okay? Macam saya baru share baru ni lah. Okay? Umur 43 tahun, kahwin 18 tahun, sepanjang perkahwinan tak pernah solat, tak pernah puasa. Kerja pun tak nak. Dah kerja tak nak. Isteri kerja pun tak bagi sebab cemburu. Aduh. Kau boleh rasa apa yang aku rasa? Itulah. Syariat tentukan dah. Kalaulah kata boleh ada kan. Jadi minabon kan. Sihat pula terus aku bersemangat jadi minabon. Okey? Yalah. Isu macam ni lah. Isu-isu silap dalam berkorban. Konon-konon sebab kasihkan suami. Hakikat sebenarnya anda aniaya diri anda sendiri. So, tak nak ulang dah yang tu. Kau boleh cari balik FB Live sebelum ni. Ada banyak sangat literan saya. Dah nak ulang balik sekali lagi. Alah, orang hak sama dengar ni pun adalah kat sumber yang sama je kan. So, kesian kat dia orang. Hak yang mana lain tu pergi cari balik. Sebab kau orang saja yang buat masalah. Hak dia orang dan insyaAllah. So, kalau hak yang sentiasa bersama ni masih buat juga. Aku tak tahu cakap apa dah lah. Kan? Tak tahu cakap apa lah. Kau cari balik dan kau tu redha ke bodoh. Faham? Alright? Okay. So, maksudnya tadi ciri pengorbanan. Satu, orang itu berhak terima pengorbanan kita. Dan yang kedua, tidak menafikan hak. Alright? Tidak menafikan hak. Maksudnya tadi jangan ambil tu nyawa lah kan. Dan ciri yang ketiga adalah, dalam berkorban itu, anda sebenarnya bukan cuba membunuh diri sendiri. Ini saya sebut. Okay. Ini yang saya nak share kes terkini. Okay. Kes terkini, kahwin baru lagi. Lebih kurang dalam 4 tahun. Okay. Tapi, daripada apa yang dia kongsikan, memang dia mengalami depression yang terlalu tinggi. Disebabkan sikap suami yang, saya sebutkan tadi,
Suami awak ni kepala otak dia, mindset dia macam cerita jantan Tok Naduk dulu. Zaman-zaman Tok Naduk. Tahu tak Naduk? Zaman dulu tu. Zaman orang dulu. Zaman lelaki kalau dia kata A, dia kata A. Lelaki adalah raja. Sebab dia sebut suami dia kalau contoh buat kerja rumah ke apa-apa semua memang tak nak buat. Bukan satu kes lah. Saya tahu ramai lagi orang yang hadapi benda yang sama. Okay? Cuma mungkin tekanan tu berbeza. Alright. Okay. So balik kes tadi. Dia daripada awal lagi dah tak dilayan. Alright. Awal-awal kamu PJJ. Suami memang tak tanya khabar. Suami hanya balik dan minta seks. Dan sepanjang tempoh tu suami memang tak bagi nafkah. Sebab suami dia kata, engkau PJJ, kau tak duduk sekali dengan aku, so kau tak ada nafkah. Siapa dia ajak apa aku tak tahu. Okay? Alright. Okay. So, dia dan suami hanya balik dan cari dia untuk seks. So, kalau tak balik, tak ada tanya khabar, sakit pening sampai mengandung anak pun tak ada tanya khabar. Alright. So, benda tu berterusan. Okay, berterusan sampai dah dapat duduk sekali semua. Dan suami pula ada habit, kalau nak makan, everything mesti isteri yang masak. Penat macam mana balik kerja, penat dengan mengandung ke apa semua, mesti isteri masak. Isteri juga kemas barang semua. So, sampai satu peringkat, okay, isteri tadi memang pernah ada rasa nak cekik, nak bunuh anak. Sebab dalam keadaan dia dalam pantang, okay, suami tak membantu juga. Dan ialah dalam pantang ni kan anak pun ada yang orang kata Allah izinkan untuk dia menangis kan. Budak-budak macam perangai dia kan. Okay, so dia dalam keadaan tertekan, suami yang tak membantu semua. So dia kata memang dia pernah ada rasa nak cekup anak dengan bantal. Okay, dan benda tu berterusan sampai ke sekarang ini. Dan dia kata dia juga jadi mangsa pukul. Sebab apa? Sebab penat dengan balik kerja, urus anak. Kalau contoh dia masak, suami tengok anak tak nak, suami tidur. Aku dah penat lah, aku balik tidur. Jadi dia ni penat dia balik masih juga uruskan dapur. Sambil-sambil tengok anak. Suami penat tidur lagi, siap masak lagi. Isteri panggil makan. Dah siap makan sekejap lagi, dah pergi buat hal sendiri pula. Isteri pula yang kena uruskan, kemas dapur apa semua. Anak tak tengok juga. Dan anak masih menyusu, tertidur, penat. Habis tu isteri suami kacau. Nak malam-malam. So bila isteri tak nak bagi, kena pukul. Ini antara kes, alright. So cekik pula dia. Okay, jangan. Kau jangan cekik dia. Tak boleh, nanti kena polis. Alright, so ini sebenarnya, okay, saya sebut tadi, okay. Ikutkan bertahan. Okay, cuba berkorban. Sebab ada orang yang mungkin dapat nasihat. Tak apalah, kita jadi isteri macam tu lah, kan. Ramai orang sebut tak apa. Memang macam tu pun kalau jadi isteri. Sebab apa? Syurga itu bukan murah. Syurga itu bukan mudah. Jadi nak dapatkan syurga, kenalah hadap, kenalah terima. Saya mengaku ada betulnya ayat tersebut, tapi tak tepat. Maksudnya, dalam menerima ujian yang Allah bagi dekat kita, Allah juga sediakan jalan untuk kita tangani setiap ujian tersebut dengan sebaiknya. Bukan kata bila nak jadi isteri, nak dapat syurga, ikutlah apa keadaan sekalipun, ikutlah apa yang suami buat pun, sami'na wa ata'na, angguk-angguk, geling tidak, no. Tak boleh. Selalu dah saya sebut, perkahwinan untuk bahagia suami dan bahagia isteri. Klien tadi sebut dia pernah sampai pegang gunting. Sebab depres sangat-sangat dengan suami yang menekan dia pegang gunting. Kalau suami nak, kau nak aku cekik. Bayangkan punya tahap dia macam tu. So ini sebenarnya, okay, antara sebab kenapa isteri alami tekanan yang sangat-sangat. Dan kalau ikutkan sekarang ini, kalau ikut kepada rekod, saya tak ada statistik yang tepat, tapi Kementerian Kesihatan kita, okay, dah iktiraf depression sebagai satu penyakit. Dan ramai yang alami depression adalah isteri. Faham tak? Okay, dan minta maaf juga saya kena sebut, okay, dan ini diakui oleh doktor sebenarnya, okay. Kalau hadapi depression, betul, anda dapatkan rawatan psikiatrik.
Dan saya faham dan difahamkan ubat itu bukan untuk menyelesaikan sakit anda di sini. Ubat itu hanya untuk menenangkan anda. Sebab itu juga ramai mereka yang mendapatkan rawatan daripada pakar psikiatrik diminta untuk bertemu dengan saya. Saya dapat tahu saya jumpa pakar psikiatrik sebenarnya, tapi orang tu minta kontak puan. Mungkinlah kot doktor tu pun tengok saya kat FB Live ke kat mana-mana, wallahualam. Okay? Sebab doktor psikiatrik tu pun tahu selagi masalah yang menyebabkan wanita atau isteri tadi depres tak selesai, kau ambil lah ubat berpuluh tahun pun memang kau akan tetap alami depres. Sebab itulah Islam bagi jalan keluar. Anda isteri layak dan berhak untuk bahagia dalam perkahwinan. Tadi ada yang komen, bertahan sebab anak. Saya nak sebut kisah yang terkini ni. Okey, yang banyak-banyak saya tak nak. Okey. Dia bergaduh depan anak. Suami tanpa pukul dia depan anak dan dia melawan balik. Halah. Sampai satu peringkat, okey, kita pun nak mempertahankan diri kita lah. Takkanlah kau nak pukul-pukul aku je kan? Ini bukan cerita Wak dengan cerita Munah. Munah ketuk kepala Wak syabr kan? Kalau ketuk sekali tu syabr lah. Kalau ketuk 2 kali tu syabr lagi, memang kena pelangkong lah kan? So dia memang baik dan dia memang mengaku dia memang pernah menjerit-jerit terpekik-pekik dan anak dia baru umur nak masuk 3 tahun, okey, jadi seorang yang terlalu marah. Seorang yang selalu menjerit-jerit. Dan seorang yang pukul kanak-kanak lain ketika dengan pengasuh. Sebab apa? Tadilah dia nampak mak ayah dia buat barang macam tu. So bagi dia, okey, ini adalah benda yang biasa. Ini yang mesti aku buat dalam kehidupan aku. Okey? Sebab tu selalu saya sebut, kalau fikir anak, tolong ya. Kalau fikir anak, tolong berikan kehidupan yang baik untuk anak tersebut. Bukan yang dengan dia nampak ayah duduk di rumah, ayah tak kerja, mak keluar pergi kerja. Ini antara dilema saya dulu. Masa saya kan, kalau anda tahu saya dulu pernah tak bekerja. Okay, yang menjadi asbab kepada saya suruh dia keluar daripada rumah dan dia daftarkan cerai kat saya. Okay. Sebab semasa saya fikir, nanti anak aku besar, dalam kepala anak aku dia punya fikir, Umi keluar pergi kerja, Abi duduk rumah. So nanti, tak apalah. Aku nanti pun kahwin, aku duduk rumah lah. Syukur Alhamdulillah, anak saya tak jadi macam tu. Alhamdulillah juga anak saya berjaya. So jangan takut Saya share pula semalam hari Isnin saya share. Ada mak ayah yang tak bagi anak dia bercerai, anak fikir apa kata orang fikir. No. Perceraian tak pernah musnahkan hidup anak-anak. Saya nak bagi tahu perceraian tak pernah musnahkan hidup anak-anak. Hidup anak-anak musnah disebabkan sikap ibu ayah. Ibu ayah yang dalam perkahwinan pun ada yang tidak baik untuk anak-anak dia. Tengoklah balik. Sejarah pernah buktikan, okey, Dr. Amalina. Cari balik ketika dia mendapat pelajar terbaik seluruh berapa belas subjek dari itu, cari balik sejarah, okey. Dia anak ibu tunggal masa tu. Okey? Berjaya cemerlang. Sekarang pun doktor pakar. Ni kalau kita nak nampak yang bimbang ke orang kata keduniaan lah, okey. Cek balik. Sebab apa? Sebab emosi anak berada dalam keadaan yang waras, yang sihat. Sebab tu, kalau contohlah sayangkan anak, berkorban untuk anak, konon nak pastikan anak itu dapat hidup yang baik dengan adanya ayah. Kena tengok balik. Adakah bila bersama dengan mak ayah, anak itu tenang? Saya ada kes dah, okey. Ketika pergi ke sebuah sekolah bagi seminar, okey, anak bakal ambil PT3. Ini cerita lama juga, cerita lama juga. Habis-habis sesi saya dengan anak-anak dia biasa panggil saya maklum. Okey? Jumpa dengan saya sebut, maklum, saya nak berjaya. Dia dalam bukan masa tu bukan PT3, masa tu PMR. Saya nak berjaya dalam PMR.
Tapi saya tak boleh belajar. Dekat rumah mak dengan ayah asyik bergaduh je. Nampak tak? Nampak tak? Satu kes saya rasa dalam awal bulan 7. Anak sulung dia sebut dekat mak dia, engkau sial. Anak sebut dekat mak, sial. Sebab ayah duk sebut, mak kau tu sial, mak kau tu sial. So anak tadi membesar sampai satu peringkat dia sebut kat mak dia, kau sial. Anak umur 19 tahun. Na'udzubillah min zalik. Hancur hati seorang ibu. Hancur. Kita jaga anak tu elok-elok. Macam tadi klien tu pula, suami tu PJJ. Okay? Memang dia yang jaga daripada awal kahwin, dia suri rumah. Sanggup suami suruh berhenti kerja, tumpu-tumpu pada anak, dia pun berhenti kerja. Fokus jaga anak sepenuhnya. Suami balik 2 minggu sekali paling kerap. Tapi suami ni perangai cakap banyak lah kan, okay? Dan dia memang selalu ulang sebut, mak kau sial, mak kau sial. Dan anak membesar dalam kepala otak dia, mak sial, mak sial, mak sial. Sampai anak tersebut sendiri kat mak dia, kau sial. So tolonglah. Okey, hak pengorbanan lain, pengorbanan untuk nafkah ke apa semua tu, okey. Mungkin anda tak rasa sangat sebab anda ada keperluan tersebut, maksudnya anda ada duit. Tapi yang saya nak fokus hari ini, okey, pengorbanan yang konon-konon anda kata untuk anak-anak anda. Anda simpan seorang yang tak bertanggungjawab dalam hidup anda dan anak-anak yang sepatutnya dapat persekitaran dan pendidikan yang baik, tetapi disebabkan oleh silap anda, anak membesar dalam keadaan yang tak elok. Tolong cek balik. Carilah sejarah. Carilah banyak-banyak kes, okey? Bukan kes saya pun cuba cari balik, okey? Apa-apa yang orang lain kongsi. Mereka yang ada masalah hari ini dengan pasangan biasanya disebabkan oleh kisah silam. Ada kaitan ketika mereka dibesarkan. Tambah-tambah kalau melibatkan keganasan. Dia tengok mak dia kena pukul. Dia tengok ayah dia pukul. Anak lelaki dia besar, dia jadi pemangsa. Anak perempuan dia besar, dia kekal jadi mangsa. Sebab apa? Dulu, kalau kata contoh, mak aku kan kena pukul dengan ayah aku, mak aku bertahan je. Kan? Mak aku bertahan je. Habis tu kenapa aku tak boleh bertahan? So benda tu akan teruslah. Mak bertahan, okey, mai turun ke anak, anak bertahan, anak alamiah sama, cucu bertahan, cicit bertahan. Habis tu berapa keturunan tak tahulah. So di mana nak adanya bahagia? Okey? Sebab itulah balik kepada hukum syarak. Untuk isteri tahu nak syurga, tapi saya nak sebut sekali lagi, bukan suami yang tentukan syurga anda. Kan Ustaz marah pula. Cairlah balik Ustaz. Bukan semua suami boleh tentukan syurga isteri pun. Sebab kalau syurga suami pun belum tentu, apa ke cerita? Baru ni saya dengar, saya baca, ada jumpa yang ada orang komen pula pasal apa? Bersabarlah seperti sabarnya Asiah berdepan dengan Firaun. Saya nak ulang balik. Saya sebut dah rasa dalam FB Live saya baru ni kot. Baru yang bila tahu banyak sangat bercakap kan. Okey. Asiah tak pernah dianiaya oleh Firaun. Asiah disayangi, dihargai oleh Firaun. Firaun terlalu sayangkan Asiah. Bayangkan, Firaun dah keluarkan order. Macam tu dah lebih kurang. Okey, berkeliling. Mana-mana anak lelaki mesti dibunuh. Sebab dia dapat tahu dah akan ada satu lelaki yang akan musnahkan kerajaan dia. Tapi Nabi Musa selamat. Nabi Musa membesar dalam istana Firaun. Sebab apa? Sebab Asiah.
Asia minta dengan Fir'aun, tolonglah. Macam tu lebih kurang kan. Minta izinkan dia jaga Musa. Disebabkan kasih sayang yang terlalu tinggi dekat Asia, Fir'aun izinkan. Dan ikutkan kepada cerita, riwayatnya, Fir'aun pernah merayu dekat Asia, cukuplah sekali mengaku aku Tuhan dan kau akan selamat. Tapi Asia iman kental. Asia dianiaya ataupun dihukum oleh Haman, bukan oleh Fir'aun. Takkan Fir'aun nak tarik balik kot, dah kau keluar order dah kan. Okay, macam menteri kita lah kan. Dah keluar dah PKP berkurang kan. Tiba-tiba anak-anak dia buat perangai pula, apa ke cerita. Kan macam tu lebih kurang kan. Okay, so inilah yang berlaku. Asia disayangi oleh Fir'aun. So nak kata bersabar macam Asia tu tolak tepi, tak adanya. Tak adanya. Kan. Jantan-jantan hari ni lagi. Sabar Suzana, sabar. Okay? Faham? So yang isteri ni lah, tolong. Saya tak nak celikkan hak lelaki tu yang kepala, mungkin tak ramai pun lelaki tengok ni. Hak lelaki yang cek FB live saya ni mungkin lelaki hak yang memang alhamdulillah baik. Sebab saya perasan kalau ada FB live saya yang saya mengkritik, adalah ayat-ayat keluarnya. So itu adalah lelaki-lelaki yang sejenis tak berapa nak bagus lah. So saya lantak pi. Ada kisah kan. Kau cakap apa pun, aku nak cakap, aku cakap juga. Okay, so selagi mulut ini masih mampu berbicara, saya akan cakap juga. Kalau lelaki tak betul, tak betul lah. Serius. So untuk anda wanita itu yang saya nak sebut hari ni, tolong sayang diri anda. Tolong sayang anak anda. Kalau sayang anak, tak sebenarnya ada bapak. Faham? Kalau bapak dia dekat sebelah pun tapi buat perangai tak baik untuk anak, apa ke cerita? Ada anak pinjam handphone ayah untuk PDPR. Tengok-tengok, mak, tengok ni apa ni? Gambar perempuan telanjang. Lepas tu duk fikir lagi, tak apa, nanti saya kat waktu macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, please lah. Saya kan, kalau saya ni pakar perubatan, pakar rawatan Islam ke kan, kalau siapa-siapa yang ada idea bolehlah cari saya nanti Saya macam nak cipta satu serum ke kopi ke kan. Saya ada seorang kawan yang sekarang ni buat bisnes kopi. Okey, ada junior saya buat Ajwa Coffee. Ada peguam Syaril kita. Ada seorang kawan saya pula dekat IPT, Dr. Aida Azmi pun ada buat Una Coffee kan. Tapi adakah kopi-kopi anda tu bagus, boleh sedar untuk wanita? Adakah siapa-siapa nak cipta? Tolong. Kalau ada, tolonglah cipta. Berapa lama perempuan macam nak sedar? Tolonglah. Ada pula tu yang dia orang cakap tak apa, selagi suami saya tak pukul, tak apa. Suami tak pukul, ya. Suami tak bagi nafkah, ya. Suami zina, ya. Sebab apa? Bersyukurlah sebab dia tak pukul engkau. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah. Memang dia tak pukul. Kes rumah tangga bukan semata-mata tak pukul tau. Hari tu saya dah share pasal suami yang nusyus. Suami yang nusyus, okey, bukan nusyus dekat isteri. Tapi suami nusyus sebab tak tak laksanakan amanah Allah tentukan. Ada suami yang tak bagi nafkah, nusyus. Hak tak bagi nafkah, nusyus. Kalau hak tak kerja, berdouble nusyus. Kau faham? Dah tu pula suami yang tengking-tengking isteri pun suami yang nusyus. Suami yang pukul isteri pun suami yang nusyus. Suami yang ada hubungan dengan perempuan lain dan dalam masa yang sama aniaya isteri pun nusyus. Faham? Suami kata apa? Lin, kau dah tua lah, dah kerepot lah, aku nak cari orang lain lah. Nusyus. Faham? So kalau suami pun ada nusyusnya, okey, maksudnya Islam berikan anda hak. Tapi masalahnya, kenapa anda nak biarkan diri anda terus dianiaya? Ni bukan berkorban lagi dah.
Apa yang anda buat membenarkan diri anda dianiaya itu sebenarnya adalah, tadi dia sebut tadi, cubaan bunuh diri. Okey? Bukan nak melibatkan mana-mana kes, okey, tapi anda sendiri boleh kan, sekarang berita banyak sangat. Saya suka jugalah pasal kecoh-kecoh bawah Rangers ni, okey. Banyak benda yang sampai kat kita kan, okey. Macam mana kes rumah tangga yang daripada awal dibongkarkan satu persatu, walaupun hanya orang yang biasa-biasa saja. Kalau tak dulu mana ada kan sebelum ni. Nak tahu rumah tangga artis kan, rumah tangga orang-orang VIP kan. Sekarang ni ada benda tak kena sekejap, viral, terus Bawang Raya sebab cerita. So, ada manfaat. Tapi manfaat pun, okey, adalah kalau diambil sebagai pengajaran. Bukan setakat share, sebar, nak dapat like banyak-banyak. Tak guna juga. So, tolonglah sangat-sangat. Okey, bab nafkah. Jangan lagi nak bela suami. Tolonglah. Aku tak faham cakap. Tak tahu lagi macam mana saya nak. Sebab bukan benda baru dan lebih malang pula, okey, minta maaf, lebih malang pula, mereka yang ada bela suami ni sebenarnya bukan orang yang, minta maaf lah, bongok sangat pun. Kan? Maksud bukan bongok tu, maksud ada pendidikan lah. Ada pendidikan, berpelajaran, paling-paling kurang diploma. Ada hak peringkat PhD pun ada. Tapi itulah. Bukan buta lagi dah. Tak tahu nak cakap. Korek biji mata kot. Dia korek biji mata, dia buang tepi. So dia buang, dia tutup telinga biar pekak. Orang cakap apalah. Ni masalah. So tolong. Okay? Saya hari ni tak nak cakap banyak. Alright. Okay? Saya 23 sesi lagi, sekejap lagi. Saya cuma nak ulang balik. Alright. Untuk wanita, anda boleh berkorban, tapi pastikan bukan anda dianiaya. Tak kala anda membenarkan anda dibuli, anda dianiayai, hak anda dipinggirkan, sebenarnya anda yang membenarkan diri anda dizalimi. Bukan isteri, bukan suami lagi dah. Anda sendiri. Okey? Boleh? Kena ingat. Rasulullah sebut, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi saudaramu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sama. Sayang orang lain dengan sayang diri kita sama. Faham? Itu tanda beriman. Bukan kata kena sayang orang lain lebih baru tanda beriman. Dan dalam satu riwayat, Rasulullah bertemu dengan Umar. Rasulullah tanya dengan Umar, "Ya Umar, siapa yang engkau paling cinta?" Umar kata, "Ya Rasulullah, aku cintakan Allah dan aku cintakan diriku sendiri." Rasulullah sebut, "Ya Umar, engkau mesti cintakan Allah dan cintakan Rasulullah." Umar ulang balik, "Ya Rasulullah, mulai hari ini aku cintakan Allah, aku cintakan Rasulullah dan aku cintakan diriku sendiri." Rasulullah senyum. Itu ikut kata riwayat. Rasulullah tak kata, "Stop Umar, kau tu anak, kau kena sayang mak kau dulu. Ya Umar, kau kena pesan dekat orang lain, kalau perempuan kau sayang suami dulu." No. Tak, sebab sayang diri dulu. Kita ni nak sayang orang lain, sayang diri kita dulu. Kita nak bahagiakan orang lain, bahagiakan diri kita dulu. Ni satu kes saya lagi. Okey? Dia stres, suami dia tak sayang dia, suami dia tak hargai dia, suami dia tak layan dia dengan elok. Okey? So dia kata kat saya nak cari orang lain lah, puan suruh nak bagi dia kahwin lain. So nanti saya tak mengharapkan kasih sayang suami. Dia tahu suami dia tak layan dia elok. Lepas tu dia nak offer suami dia untuk kahwin lain sebab dia kata untuk dia tak merebut kasih sayang suami. Faham? Sorry, terganggu sekejap. Tiba-tiba dia masuk call. Lupa nak tadi buat don't disturb. Sorry, okay. Saya ulang balik tadi. So, dia minta sebab suami dia nak tak layan dia dengan elok sebelum tadi.
Suami dia tak layan dengan elok, jadinya dia nak cari isteri baru untuk suami dia dengan harapan dia sebut, masa tu saya tak lagi lah perlu nak mengharap kasih suami. Dia kalau kau tak nak harap kasih suami, kau keluar lah. Pergilah cari orang lain yang boleh sayang kau. Aduh. Hanya berkorban lah konon nak bagi suami bahagia. Aku bahagia ketika kau bahagia. Kotok lah. Engkau akan bahagia kalau kau bahagiakan diri kau dulu. Baru bagi ke orang lain. Okay? So, cukup setakat itu. Please, anda boleh berkorban. Tapi saya ulang, jangan sampai cubaan bunuh diri. Dan yang paling tak boleh, jangan mati katak. Faham? So, tolong. Please. Moga-moga dengan sedikit pengkongsian pada hari ini, okay, yang mana masih lagi duk kata saya redha, biarkan diri dia aniaya, tolonglah bangun. Tolong. Saya merayu sangat. Tolong. Okay? Kalau anda tak ubah diri anda, Allah dah janji. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum, termasuk diri dia sendiri. Kalau orang tu yang tak nak berubah. Kalau awak nak kekal juga dalam keadaan sekarang ini, yang tak selesa, yang menyakitkan dada, yang menyemakkan kepala, silakan. Teruskan. Tapi jangan komen. Dan jangan pula nanti, okey, tiba-tiba, dialah. Hey, orang dah bagi jalan, banyak benda dah orang bagi jalan. Tapi kau lah sendiri yang pilih untuk kekal. So, hadap je. Alright? Okay? Saya ulang. Tolong, anda boleh berkorban. Tapi bukan sampai aniaya diri sendiri. Alright? So, kalau siapa-siapa yang sekarang ni confused, aku ni berkorban ke aku cuba bunuh diri? Kan? Perlukah khidmat saya? Boleh hubungi admin 013-2477-885 atau masuk je dekat Facebook saya. Saya ada 4 Facebook. Akaun sekarang ini yang anda tengok adalah akaun bersama Suzana Ghazali page. Memang akaun ni khas untuk FB Live. Tapi saya ada akaun yang lain juga yang lepas habis nanti saya akan share. So, anda boleh cari nama saya, Suzana Ghazali. 4 akaun gambar yang sama, tudung biru tersengih. Okay? So, mana-mana je anda boleh follow, boleh like. Alright? So, saya akan share apa-apa update case ke untuk semua 4 akaun sama sahaja. Tak ada apa-apa beza. Mungkin komen-komen je like yang berbeza. Okay? So, please, saya ulang balik. Untuk wanita sekalian, tolong sayang diri anda sendiri dan paling utama, tolong kesiankan anak anda, izinkan anak anda membesar menjadi manusia yang berguna untuk diri dia sendiri. Dan kalau tak boleh untuk masyarakat pun, cukuplah anak kita boleh jadi qurrata ain, penyejuk hati kita. Okey. Sekian saja. InsyaAllah terjumpa lagi minggu depan. Okey. Hingga saat itu, betulkan niat, letak matlamat, kita cipta bahagia kita yang tersendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.